Dasar kali ini kita bahagikan kepada 3 perkara utama, iaitu pertama yang membahagikan isu-isu nasional yang menyentuh secara khusus tentang pengkhianatan United Malay National Organisation terhadap pengundi-pengundi ataupun umat Melayu di Malaysia ini, dan kita memberikan beberapa cadangan. Isu berkaitan dengan tanah rizab Melayu, kita minta kembalikan kepada jumlah yang asal sewaktu merdeka tahun 97 sebanyak 3 juta hektar, dan sekarang telah merosot jauh ke 1.5 juta hektar dari tanah rizab Melayu. Dan juga khusus berkaitan dengan Kampung Baru, kita memandang serius tentang apa yang berlaku kepada Kampung Baru, yang kita lihat sekali lagi usaha untuk mengkhianati tanah kepemilikan orang Melayu di bandar Kuala Lumpur. Yang ketiganya adalah berkaitan dengan bahasa. Kita mencadangkan supaya PPSMI ini dilihat dalam konteks akan merugikan masa depan generasi, kerana mereka tidak lagi memberikan tumpuan kepada soal penguasaan bahasa, tapi lebih kepada soal-soal berkaitan dengan bersifat material, bersifat menggunakan dasar PPSMI ini untuk menjana pendapatan, untuk teks dan sebagainya. Perkara yang ketiga berkaitan dengan universiti. Saya ulas tentang UKM4 dan juga penggantungan Profesor Aziz Bari, yang kita lihat lebih kepada usaha untuk memenjarakan intelektual atau kebijaksanaan di dalam universiti, yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran yang lebih bersifat autonomi dan bebas, yang dicadangkan oleh Datuk Najib, iaitu pemansuhan Seksyen 15. Kita ambil perkara itu, dan insya-Allah dalam minggu depan selepas daripada Kongres, kita akan mula menulis surat kepada semua Naib Chancellor Universiti dan mencadangkan untuk Parti Keadilan membuat program dan aktiviti, kita mulakan membuat program dan aktiviti di dalam kampus, dan kita akan mulakan dulu dengan Universiti Malaya sebagai universiti yang paling tua di Malaysia ini. Malah saya juga mencadangkan supaya Datuk Seri Anwar sendiri akan kita aturkan program-program ceramah dan pidato beliau di dalam kampus, kerana keterbukaan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri kita sambut, dan nak lihat sejauh mana beliau serius dalam usaha untuk membebaskan mahasiswa daripada kekangan politik. Perkara yang seterusnya adalah mengenai calon. Saya sentuh tentang calon ini kerana komitmen pimpinan parti itu jelas, akan meletakkan ramai calon-calon orang muda dalam pilihan raya akan datang. Kita hargai dan rakam komitmen itu, tetapi dalam masa kita juga ingatkan, janganlah calon-calon angkatan muda diletak ke kawasan-kawasan yang sukar. Kerana yang penting adalah calon-calon angkatan muda ini harus diberikan peranan yang lebih untuk menang dalam pilihan raya di kawasan-kawasan parlimen ataupun dalam negeri, bukan sekadar-kadar untuk tujuan kosmetik, nak tunjuk kepada rakyat, Parti Keadilan terbuka kepada orang muda, tarik ramai calon-calon muda, yang diletak calon-calon muda di kawasan-kawasan yang terlalu sukar untuk kita menang. Kerana kita harus akui hakikat, realitinya adalah orang muda yang masuk dalam parti politik, beraktif dalam parti ini, dia bermula dengan kosong, dengan sumber yang terhad. Kadang-kadang ada yang lepasan universiti, tidak ada peluang untuk mengumpulkan sedikit wang untuk masuk dalam pilihan raya. So, perkara ini harus diberikan perhatian, dan kita juga tegaskan bahawa sudah sampai masanya parti mengambil kira kriteria yang menyeluruh. Bukan kerana dia ada Datuk, ada Tan Sri, dia jadi calonnya dulu. Tidak. Dia mesti ambil kira social position. At the same time, kita juga kena ambil kira faktor dia bersedia untuk serve rakyat, readiness to serve, ada humility, ada honesty, ada simplicity, ada perkara-perkara yang boleh memberikan faktor dalaman yang akan membolehkan mereka menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan boleh memenuhi kehendak rakyat dalam masa akan datang. Saya nak sentuh sikit dalam ucapan saya juga, saya sebut dengan calon ni, not enough you talking about academic qualification, so much qualification, doctorate and whatever, philosophy, whatever, and also with all the titles in front, but a good calon is someone who is loyal to the party, yang setia dan boleh melayan akar umbi dan rakyat. Ini penting, and then this is the criteria ataupun kelebihan calon wanita yang kita akan ketengahkan. Jadi kita minta mengingatkan kepimpinan, don't look at the titles, don't look at the high qualification. That's not the main criteria for a good candidate in the coming election.
Tadi ada mention pasal isu yang merugikan Pakatan Rakyat dari Ya. pengurangan jumlah pendidikan awam di Ya. JP skim. Ya, soalnya saya ambil itu sebagai satu contoh di atas tema disiplin yang harus ditunjukkan oleh pemimpin Pakatan Rakyat. Ya. Kita mulakan dalam ucapan tadi tentang disiplin yang harus ditunjukkan oleh pimpinan parti keadilan. Dalam masa yang sama untuk menang, pemimpin Pakatan Rakyat harus disiplin, harus rujuk pada organisasi. Kita tidak boleh membuat kenyataan-kenyataan yang bersifat tidak menunjukkan bahawa kita tidak sepakat. Wahal dari segi pimpinan utama, muafakat. Setiap isu kita bincang secara bersama. Walaupun ada sedikit perbezaan pendapat, tetapi itu dileraikan dalam suasana musyawarah. Dan itu muafakat yang kita tunjukkan. Itu saya kurang senang bila ada kalangan yang atas nama Pakatan Rakyat membuat kenyataan-kenyataan yang tidak pernah dibincangkan dalam masyarakat Pakatan Rakyat. Seperti mana hal yang berkaitan dengan cadangan mengurangkan jumlah pendidikan awam atas apa nama pun alasan, dia tidak memberikan keuntungan kepada Pakatan Rakyat. Pertama apa? Tak pernah bincang, dia tak pernah discuss, dan itu bukan pendirian Pakatan Rakyat. Yang kedua, kita akui bahawa dalam usaha untuk menjadikan small government, kerajaan kecil, ianya tidak seharusnya selesai dengan mengurangkan jumlah pendidikan awam, tapi dia sepatut kurangkan kementerian misalnya. Berapa ramai menteri kita ni, ramai menteri, kadang tidak perlu. Jadi harus kita kecilkan menteri, dan nanti penantikan politik itu secara otomatik akan diperkecilkan. Bila nantikan politik diperkecilkan, maka secara otomatik jawatan dalam kerajaan itu mulai kita kecilkan. Itu alasan saya. Ya. Salah satu tadi mencabar UMNO untuk memberi jaminan perlembagaan bahawa Perdana Menteri dihadkan untuk orang Melayu saja. Ya. Jadi apakah bukan itu dia sesuatu yang ironi apabila untuk sebuah parti yang melawan keadilan untuk semua, tetapi mahukan Perdana Menteri hanya untuk Melayu saja? Ya, let me explain. Saya mulakan cabaran itu dibuat atas apabila saya dah kemukakan beberapa siri contoh pengkhianatan yang dilakukan oleh UMNO. Saya bermula dengan ekonomi Melayu. Atas nama Melayu, UMNO kaut 52 bilion dalam dasar ekonomi baru. Melayu dikhianati dari segi ekonomi. Kemudian beberapa contoh nama yang saya sebut, kroni yang berkembang biak di bawah pemerintahan UMNO Barisan Nasional dan mengaut ratusan juta ringgit. Ini semua bentuk pengkhianatan terhadap ekonomi. Kemudian saya kemukakan pengkhianatan terhadap bahasa yang dilakukan, bahasa Melayu yang tidak dipertahankan sebagai bahasa ilmu di dalam negara, walaupun itu terdapat jaminan dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang ketiga, saya kemukakan pengkhianatan terhadap tanah-tanah Melayu. Atas nama UMNO, mereka mengambil keuntungan dengan contoh terbaru yang saya kemukakan berkaitan dengan halangan ataupun bagaimana Tan Sri Khalid menghalang tanah milik UMNO Melayu dijual kepada syarikat kroni dan sebagainya. Baik, atas nama-nama cabaran itu, akhirnya saya simpulkan kepada kuasa politik. Apa jaminan UMNO tidak mencabul atau mengkhianati kuasa politik yang sedia ada sekarang ini. Sebab itu saya beritahu atas nama keadilan, in the name of justice. Di mana saya quote teori John Rawls, justice as fairness, not justice as other than fairness. Justice must operate within the framework of Jaminan jawatan untuk Perdana Menteri untuk Melayu tidak menjamin pengkhianatan tidak berlaku. Sebab persoalannya orang yang rasuah bukan pasal. Betul, that's right. Jadi mengapa perlu jaminan perlembagaan agar yang dihadkan kepada orang lain? Sebab dari segi sekarang ni yang sentiasa dilaungkan dalam propaganda UMNO Barisan Nasional. Apa yang dilaungkan? Dilaungkan bahawa hanya UMNO saja yang boleh mempertahankan kuasa politik orang Melayu. It is not true. Sebab sekarang tidak ada struktur. Tapi tidak kena-mengena dengan mengapa nak jaminan perlembagaan agar Perdana Menteri hanya dihadkan untuk orang lain. Ya, sebab tu saya kata saya cabar. Challenge dia. Saya challenge Barisan Nasional. Tapi kan tak perlu, tak ada kena-mengena. Jadi apakah kalau untuk parti PKR yang mendakwa diri mendepangi zaman? Ya. Jadi pada suatu hari mungkin warga Malaysia sudah boleh menerima seorang yang bukan dari Melayu yang betul-betul Itu saya ambil pendekatan atas nama pengkhianatan yang berlaku ini, kita sudah ada jalan keluar. Okey, apa jalan keluar kepada pengkhianatan ekonomi? Kita kemukakan agenda ekonomi Malaysia. Okay? When we challenge the Barisan Nasional, kita come up with our policy. Itu dalam konteks kuasa politik orang Melayu ini. Bila mereka menyatakan bahawa Pakatan Rakyat tidak menjaga kuasa politik Melayu, it is not true. Itu tidak betul. Okay? Sebab atas nama kuasa politik orang Melayu, Barisan UMNO boleh juga mengkhianati. Kerana tidak ada jaminan dalam perlembagaan. Apa jaminan kuasa politik orang Melayu tidak akan dikhianati oleh Barisan Nasional? Tak ada jaminan. That's why saya mengambil keputusan untuk challenge Barisan Nasional. Kalau betul dia berani nak jaga kuasa politik orang Melayu, buat perlembagaan. you buatlah, you benar. You faham tak saya punya point? Is it something like Pakatan police as well? Pakatan Melayu
Yeah, of course, itu suara pemuda. Yeah. We challenge the Barisan Nasional. But will you support that point? Yelah, based on demografi yang saya sebut dan juga perwakilan di parlimen adalah munasabah, which is reasonable. Which is reasonable to have a prime minister from the parliament. Apa masalah? So if demographics change, then we should change the constitution of regions again. The current situation now as such ialah kita tidak ada masalah untuk Perdana Menteri kepada orang lain, dan itu kita punya pendirian. Okay, kenapa? Dasarnya keadilan, justice is fairness. Konsep justice is fairness itu bermaksud dalam konteks sekarang berdasarkan demografi, berdasarkan perwakilan dalam parlimen, okay, adalah satu kali munasabah untuk kita challenge Barisan Nasional. Ada satu constitutional garanti bahawa pemimpin atau Perdana Menteri Melayu adalah daripada orang lain. Backlash from your statement. Yeah, I don't expect any backlash. I mean, what's the problem? Is that just for a Malay to be the Prime Minister? That's a question. Apakah ini dipandang hinai hak kaum lain menjadi Perdana Menteri, dan apakah jaminan bagi kaum lain setelah perlembagaan ini dibuat? I think benda jaminan ni dari segi keadilan untuk pelbagai kaum telah pun kita laksanakan. Okay? Setelah kita laksanakan di peringkat negeri Pakatan Rakyat yang menang, di Selangor, di Pulau Pinang dan sebagainya, tidak ada masalah tentang perkara ini. Kita menjamin keadilan untuk semua. Tapi kita selalu menekankan pemilihan seseorang pemimpin adalah berdasarkan merit, itu kebolehannya. Jadi apakah masalahnya mengapa perlu ada sekatan dari segi kaumnya, dan bukan pada lihat kepada kebolehan seseorang? Yelah, saya tak sebut dari segi permasalahan dari sekatan. That's what I datang Kalau daripada jaminan perlembagaan itu maksud mengubah satu perlembagaan agar dihadkan kepada orang lain saja. ya. Tetapi pada masa depan, seandainya rakyat Malaysia dan kaum Melayu sendiri bersetuju untuk melantik seorang mungkin kaum lain yang berkaliber, jadi apa masalahnya? Perlu ada sekatan itu. You faham tak? You must write my text first. Lepas tu saya develop itu dan challenge Barisan Nasional. You see, it's not only the party's proposal, it's challenge Barisan Nasional. Ya, tapi adakah parti ataupun AMK setuju dengan Ya, that's what I advocate benda ni. Kerana apa? Dalam keadaan sekarang, saya setuju supaya Perdana Menteri Malaysia ini dalam keadaan sekarang, as nama there's nothing wrong for Malay to be the Prime Minister. Ya, tapi adakah AMK setuju untuk mengubah perlembagaan agar Perdana Menteri itu dihadkan untuk orang Melayu saja? Bila kalau kita jadi kerajaan, kita boleh cuba, kita boleh nyatakan pilihan kita. Sekarang ni kita belum lagi berada dalam konteks Tapi kerajaan. adakah akan kuat benda itu? Seandainya MK ataupun BKI jadi kerajaan, Sekiranya kita jadi kerajaan. dari segi perlembagaan. Begini, my challenge is to Barisan Nasional, and UMNO. Okay, let me make it clear to you. My challenge to Barisan Nasional, UMNO. Kalau kita jadi kerajaan, if UMNO wants to do, they do. So you want to? Dalam keadaan sekarang, we want to. Kalau you jadi pemerintah, Yelah, dalam that's why I kata, bila saya challenge Barisan Nasional, let Barisan Nasional buat, kita takkan buat. You faham tak dalam konteks itu? adakah Let me read to you the source speak kalau you don't understand. Baca dulu, baca. Kalau Pakatan Rakyat dari kerajaan, PKR also amend the constitution. Pendirian keadilan Pakatan Rakyat, we are comfortable with the current constitutional guarantee. comfortable The current constitutional guarantee. so tak perlu ada. Tidak perlu ada. Cuma cabar Kita cabar Barisan UMNO, Nasional. that's right. Itu because of the current practice that they're doing, so kita cabar dia. Why if you talk so much about Melayu, then you put in the constitution only Melayu jadi Prime Minister. That's what it's all about. You don't want this constitution change in that. Well, it's not issue of I want or we don't want. You see, the issue of in this current position, we are comfortable with this constitutional guarantee that we have. And then at the name of justice, we understand based on perwakilan, based on demography. So far, the Prime Minister comes from the Malay. You are comfortable with having a prime minister that is Malay. There's no however, full stop lah. You're not calling for I'm not calling for anything. I realize I challenge only the Barisan Challenging Nasional. UMNO Not calling for and anything. okay, alright. Thank you very much. Let's have lunch. Cabar. Kalau dia kata Melayu saja, saya letak dalam rumah kan.